Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat sambil-sambil minum petang waktu hari ini, saudara. Apakah jamuan anda petang ini? Apa khabar saudara Mok, saudara Along? Begitu juga dengan teman saudara Mama Izhar yang berkesempatan bersama dengan saya. Ni nak cuci sekejap saudara. Nak cuci dia punya apa ini? Kameranya mana dia tu? Sebab tak apa nampak. Apa khabar saudara Elias, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Cuaca panas. Saudara Faizal Acol. Cuaca di sekitar rumah saya ni mendung tapi panas. Saudara Madam K. Begitu juga Puan Hayati, Zul Said, Saudara Elias Muhammad. Waalaikumsalam. Tuan Abdul Rahman. Apa khabar Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail? Lama tak menjelma, sesekali hadir. Terima kasih hadir ya, petang-petang begini. Saudara Mak, saudara Syahril, Patil, Hajah Comel-Comel. Begitu juga Madam K. K. Watt, Erin Sarah. Apa khabar anda? Selamat Puan Selamah Yusof. Cuaca di Kuala Pilah panas, lit. Yalah, nak cakap macam mana? Dah panas. Saudara. Begitu juga saudara Abdul Rahman Abdullah, apa khabar? Orang Johor Bahru, semoga sihat. Saudara Madam K katanya di Sungai Mati Tangkak mendung. Saudara Fik Teh Beng, saudara Shark 7 di Tangkak mendung. Di Kuala Lumpur juga mendung tapi panas ya. Saudara Abu Nem, Waalaikumsalam. Puan Johariah, Hajah Comel-Comel. Keadaannya di sini ya, saudara Fik Teh Beng ya. Saudara Mat Ayo, apa khabar Mak Ayo? Mak Ayo ni rasanya orang Perak ni kalau sebut nama Mak Ayo. Saudara Uchiha, saudara Abu Nem, dari Taiping hujan katanya. Memang Taiping ni kalau tak hujan bukan Taiping lah rasanya. Orang Taiping. Hujan. Di Sofi apa khabar? Salam dari Pokok Sena. Mendung juga di Pokok Sena. Suasana seluruh negara, Puan Nuraini Adnan, memanglah suasananya mendung dan tidak begitu ceria. Saya pun tak tahu kenapa ya. Saudara Cik Sifi, saudara Silva Raja, Cik Sifi doanya kepada teman-teman semua sihat walafiat. K, apa khabar K? Saudara Sofi, alhamdulillah saya sihat. Hajah Comel-Comel, apa khabar di sana? Suasana di sana bagaimana? Ukil Hagohan. Alostak kata Cik CTP mendung. Eli Nimi di Jeli sudah hujan tanpa henti. Itu di Jeli saudara. Puan Nuraini Adnan. Tapi walaupun hujan rasanya panas juga tak di Jeli tu ya. Puan Nuraida, Mat Amin. Teman-teman semua jangan lupa like, share dan subscribe. Laila Nilia, Mak Ismail, Hajah Comel-Comel petang ni makan apa je? Cik CTP, apa jamuan anda? Begitu juga Abu Nem, hujan-hujan ni makan laksa pun sedap juga. Makan mie rebus sedap juga. Raja Syahrudin, saudara, saudara Ibjah. Dia minta doakan bila sembuh. Hajah Ibjah sakit apa tu? Kita pun kawan-kawan nak tahu juga. Sekarang ni berada di Hospital Universiti Kuala Lumpur, HUKM. Ya Rubidin, apa khabar Bi? Semoga sihat bersama pasangan anda. Saudara Fadil Osman dari Pasir Gudang. InsyaAllah saya akan ke Johor nanti tu. Saudara Sofi, saudara Azwa Yusof. Kata Sofi, moga Malaysia bertambah makmur. Azwa Yusof, selamat petang. Alias juga Haji Anwar Rosining Kurungot dari Sarawak. Apa khabar orang Sarawak? Petang-petang begini makan laksa Sarawak pun sedap juga. Tak gitu? Nuai 74, apa khabar? Doa saya sentiasa anda sihat, bahagia bersama family. Saudara Hajah Comel-Comel dia kata makan ubi tumbuk dengan gula. Oh, alhamdulillah. Ubi tumbuk tu rasanya tak rebus tak? Kalau ubi tumbuk rasanya dia mesti dikopek dulu kulitnya, ditumbuk dulu, kemudian digaul dengan ini kelapa dan diletakkan gula merah. Tak silap saya lah. Oh, ubi rebus. Hajah Comel-Comel dia kata ubi rebus. Makan ubi rebus. Lepas tu dengan
Kalau saya gula merah. Bukan gula Melaka. Rosina Korengat, apa khabar? Moga sihat semua ya. Saudara Fazil Osman dari Pasir Gudang. Saudara Fazil, mudah-mudahan saya boleh dapat bertemu dengan anda waktu saya bertandang ke Pulai nanti, insyaAllah. Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, demam. Dia kata kalah Don 32-0. Parlimen pun kalah 8-0. Itulah keadaan saudara. Malam ni saya akan berbicara, kita akan membuat postmortem, tapi dengan melalui saluran NR Channel. Tapi anda yang bersama dengan Amir Hijaz Fan juga boleh dapat, insyaAllah. Saudara Arif Hassan, alhamdulillah. Saudara Alia, saudara Kanain. Malam ini 9.30 malam saya akan bersama dengan Eman JR ataupun Rafi Awang Kecil. Kita akan membedah, nak tahu punca bagaimana. Saudara Tuan Ismail, sebab saya tengok di Terengganu tu kalah teruknya, Parlimen kosong, luar negeri pun kosong. Tapi siang-siang begini tak usah kita cakap politik, walaupun ada pencerahan yang berbau politik sedikit, saudara. Hari ini, saudara, tanggal hari Rabu, saudara, 23 Ogos. Dan hari ini kita bercerita tentang pemimpin-pemimpin dunia yang begitu hebat nama mereka, tetapi berakhir dengan kehidupan di penjara, saudara. Jangan lupa, artinya walaupun anda menjadi ketua negara, ya, Saudara Zafir, Saudara Mazlan Lan, Saudara Mat Rodi, walaupun anda berada di anjung kuasa, tapi ada waktunya berakhir dengan kehidupan di penjara yang sepi, sunyi, ya saudara. Kerana sebagaimana kita ketahui, contohnya pemain kriket yang merangkak akhirnya menjadi pemimpin utama negara Pakistan, Imran Khan. Selepas beliau digulingkan, kabarnya minggu lepas beliau telah pun dijatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun. Kesalahannya katanya kerana membocorkan rahsia negara. Itu banyak pada politik lah, saudara. Itu yang mengundang masalah, mengundang ketidakstabilan politik di Pakistan. Akhirnya ekonomi Pakistan juga dalam keadaan yang begitu murung. Itu berlaku di Pakistan. Saudara, bagaimana dengan rohnya, iaitu Aung San Suu Kyi, iaitu pejuang demokrasi, pejuang kemerdekaan. Aung San Suu Kyi dimasukkan penjara, kemudian dipenjara di rumah. Tapi kabarnya dah pun dibebaskan, tetapi dengan bersyarat. Sebab apabila berlaku rampasan kuasa oleh junta tentera. Begitu juga dengan negara Mesir. Negara Mesir ada 2-3 orang, akhirnya Perdana Menterinya yang saya ingat itu Hosni Mubarak. Hosni Mubarak juga berakhir di penjara, walaupun sepanjang hidupnya semua orang kenal satu dunia mewah lah. Hosni Mubarak juga berakhir di penjara. Saudara Muhammad Fadil, Mat Saleh, Saudara Jai, Saudara Mai Sarah, begitu juga Edi Tahir di penjara lapor. Kata Edi Tahir. Saudara Nur Azman, apa khabar? Kita juga Saudara Muhammad Alwi Nip. Semoga sihat semua. Komen memo bukti Tok Najib sekejap. Itulah keadaannya, saudara. Macam-macam cerita kita dengar. Kemudian, saudara, begitu juga yang terbaru. Yang terbaru semalam lah. Itu mantan Perdana Menteri Thailand. Itu Thaksin Shinawatra. Beliau berada dalam buangan selama 15 tahun. Akhirnya, setelah merasakan parti pimpinannya, saudara, parti pimpinannya berjaya diangkat sebagai Perdana Menteri Thailand. Ingat boleh selamat, rupanya mahkamah tetap menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun. Dan hari ini dia terpaksa dipindahkan daripada penjara ke hospital polis di Thailand, saudara. Suasana di Thailand juga mengundang masalah yang belum pasti tentram. Itu keadaan, saudara. Di negara kita, saudara, dulu-dulu, saya masih ingat lagi bagaimana Menteri Besar Perak, iaitu Datuk Mat Said, tak silap saya lah, dalam skandal rasuah gula perak dan sebagainya, berakhir di hukuman penjara. Begitu juga, tak silap saya, ada seorang Ketua Menteri Melaka, isu tanah di Melaka, saudara. Negeri kecil, tapi berakhir dengan hukuman penjara. Saudara, Vimala Devi, apa khabar? Terima kasih. Saudara Grozi, dia kata, I heard that you are Kung Fu Master. Is it true? Saya bukan Master Kung Fu. Saya hanya sekadar memberi pencerahan. Saya tak pernah terlibat dalam Kung Fu. Tak kuat pun, saudara. Orang tumbuk saya jatuh terterap lah, saudara.
naik motor pun terterap, tergolek dog saudara. Lim Kim Lun, apa khabar semua, sihat walafiat. Edi Tahir, cerita luar negeri. Boleh pula habis cerita-cerita dalam negara pula. Ya, saudara, gitu keadaannya. Saya memberi gambaran bagaimana berlaku di Melaka dan di Selangor sendiri. Datuk Seri Kitoyo, tak silap saya dia kena penjara 2 minggu ke 3 minggu. Itu juga dengan tragedi yang dialami dalam pergerakan pemuda UMNO, iaitu mantan Menteri Besar yang begitu banyak berjasa pada rakyatnya. Tapi kesan daripada fitnah dan sebagainya, maka Datuk Menteri Besar Selangor, iaitu Allahyarham Datuk Harun Idris, juga berakhir kehidupannya di penjara selepas diturunkan daripada jawatan Menteri Besar Selangor. Dan saudara, malahan saudara jangan lupa Perdana Menteri kita sendiri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau dipenjarakan saat beliau memegang jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Satu jawatan yang begitu tinggi, berakhir di penjara. Tapi Alhamdulillah, akhirnya beliau masih lagi bertahan untuk berada di anjung kuasa sebagai Perdana Menteri. Dan saudara, hari ini genaplah, itu 23 Ogos ni saudara, genaplah setahun lamanya mantan Perdana Menteri yang begitu dikasihi oleh rakyat, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, berada sepi di belakang jeruji besi, di penjara kajang. Sejarah merekodkan bagaimana selaku Perdana Menteri, beliau merupakan Perdana Menteri pertama yang dipenjara. Sebelum itu timbalan Perdana Menteri saudara. Dan dalam usia 69 tahun ketika itu saudara, beliau didapati bersalah atas tuduhan kes penyelewengan dana sejumlah 42 juta ringgit milik syarikat SRC. Saya bila hari ini menerima banyak kiriman teman-teman yang menzahirkan simpati mereka, isu bagaimana ini memo daripada pejabat peguam negara yang tular di media sosial dan ramai orang memperkatakan. Tapi perkara tersebut masih lagi menimbulkan tanya sejauh mana benarnya ataupun ini bolehkah diangkat. Saya merasakan isu ini secara susah sebab kerana tiga mahkamah telah pun menjatuh hukuman. Seringkali saya selalu berpesan pada teman-teman, lazimnya saudara, kalau mahkamah sudah akan menjatuhkan hukuman dan apabila hakim mencatatkan, dia dipanggil written judgment ataupun ini dipanggil penghakiman bertulis. Penghakiman bertulis ini untuk pengetahuan anda semua ya. Penghakiman bertulis ini merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh mana-mana hakim yang bertulis. Dia ada catat kenapa, fakta itu dan sebagainya. Dan written judgment ini ataupun penghakiman bertulis ini akan dimasukkan ke dalam law journal. Law journal ini diguna pakai oleh seluruh dunia. Jadi kalau ada kes, bila ada perbicaraan, contoh saya katalah satu kes curi misalnya, curi minyak sawit misalnya saudara. Itu berlaku di India. Maka adalah keputusan hakim di India itu akan dijadikan duluan ataupun presiden yang jadi perbahasan para peguam-peguam bila mereka membela ataupun melakukan tuduhan di mahkamah. Jadi apa yang berlaku pada kes SRC ini, 3 mahkamah telah pun mendapati beliau bersalah. Dalam keadaan begitu telah pun ada rekod written judgment bagaimana nak dipadamkan. Kalau ini berlaku, maka kalau mahkamah membebaskan, ini juga perlu ada written judgment. Dan ini akan direkodkan menjadi duluan ataupun presiden ataupun reference, rujukan bagi perbicaraan di luar negara. Ini keadaan yang saya lihat. Saya tak mau bercakap soal ini melalui mahkamah, tetapi selalu saya katakan kekhawatiran saya apabila seseorang itu telah dijatuhkan hukuman dan hakim menjatuhkan hukuman serta menulis tentang hukuman tersebut. Itu dipanggil written judgment kalau tak silap saya. Dan written judgment ini mesti akan dihantar ke dalam law journal ataupun ini dipanggil jurnal undang-undang. Saudara, kita selalu juga kita dengar macam mana kes berlaku di India, kes berlaku di Amerika, sama ada di England maupun di
ini Itali. Walaupun negara kita ini mengamalkan sistem undang-undang kita ala British, tetapi masih juga diguna pakai kalau ada sesuatu penghakiman yang dibuat sama ada di negara Hawaii ataupun berada di Amerika maupun di negara ini Perancis. Kalau French law ni dia undang-undangnya orang yang dituduh itu dia hadir ke mahkamah, tetapi orang yang menuduh itu kena mencari ataupun memberi alasan, memberi bukti bahawa orang yang dituduh itu bersalah. Itu undang-undang Perancis, French law. Tapi kita undang-undang British, orang yang dituduh itulah perlu membuktikan dia tidak bersalah. Ada dua perkara yang berbeza. Itu keadaan saya. Kumat Kamit, Hang Tuah pernah difitnah oleh ahli politik dan dihukum mati. Itu sejarah silam, saudara. Jadi masalah sekarang ni, Faiz Rider apa nak jadi dengan badan kehakiman negara kita dan peguam negara? Ini persoalannya, saudara, yang kita ramai orang pertikaikan. Saya nak jelaskan sekali lagi bahawa sesuatu yang telah ditulis dalam penghakiman itu yang sukar untuk diangkat atau dipadamkan semula. Betul, saudara, memang banyak orang saudara. Ini saya tidak mahu membuat penghakiman sendiri. Kita harus ikut apa yang diputuskan oleh mahkamah sebab kita ini sempena nak menyambut merdeka ni, saudara. Kita dalam prinsip rukun negara, kedaulatan undang-undang itu perlu diutamakan. Itu keadaan, saudara. Saya lebih dari itu susah saya nak bercakap. Begitu juga macam mana apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dijatuhkan hukuman. Memanglah orang kata tak, tapi bila dah penghakiman dah dibuat, walaupun diragui penghakimannya, walaupun bukti macam-macam lah diutarakan, tetapi bila mahkamah, kita menghormatilah keputusan mahkamah. Selalu saya katakan, apabila berlaku sesuatu perbicaraan di mahkamah, dia yang penting dua orang ni. Hakim satu, dia tunggu, dia dengar saja. Dan dia akan buat keputusan. Dan keputusan hakim adalah muktamad, tidak boleh dicabar. Saudara. Dan tugas pendakwa raya adalah untuk membuktikan orang yang dituduh itu bersalah. Dan tugas peguam negara, peguam pula, untuk membuktikan orang yang dituduh itu tidak bersalah. Berdebatlah di mahkamah. Jadi bila segala argument, segala bukti, segala perbahasan terpulang pada hakim. Jadi keputusan hakim adalah muktamad. Itu keadaannya, saudara. Dan kita sebagai warga Cita Damai, kita menghormatilah sistem perundangan kita. Perundangan kita adalah mengikut sistem undang-undang dipakai oleh negara British dan juga negara Commonwealth. Kalau di Perancis ataupun Itali, kalau tak silap saya, dia orang yang dituduh tu dia diam je. Kerana orang yang menuduh kena membawa segala bukti, untuk membuktikan orang yang dituduh itu bersalah. Kita di sini, orang yang dituduh mesti membela diri. Itu dua perbezaan lah, saudara. Bagaimanapun, undang-undang tetap undang-undang. Saya tak nak bercakap lebih, cuma saya mengharapkan kepada teman-teman, pelayar-pelayar saya, jangan kita mendahului mahkamah. Kita bukan pakar dalam bidang undang-undang, saudara. Sama ada kes itu fitnah dan sebagainya. Cuma saya agak bersimpati lah dengan Datuk Najib, sebagaimana saya nampak ada satu orang, dia menghantar satu kiriman isi hatinya dalam satu bentuk tulisan. Dia tulis itu, dia kata di sebalik tirai besi beralaskan dinginnya lantai simen, tikar sejadah menjadi teman, sujud mengerjakan solat 5 waktu, merayu belas kasihannya meringankan ujian beban, mendoakan ketenangan, kebebasan yang dideritai. Memang, saudara, hidup di penjara bukan satu benda yang mudah, saudara. Jadi hantaran itu saya dapat merasakan bahawa ia memberi bayangan sepanjang di penjara. Kebanyakan masa dihabiskan oleh Sri Najib dengan memberi tumpuan pada ibadah. Dan beliau juga membaca macam mana Sri Anwar Ibrahim. Sri Anwar Ibrahim, dia di penjara, dia banyak membaca untuk menghafal Al-Quran. Secara lama, lebih daripada 10 tahun. Datuk Sri Najib pula sedang membuat tesis ataupun membuat pengajian dalam bidang master, bidang ekonomi dan sebagainya. Dan saya rasa, saudara, bukan mudah. Sebab saya pernah bertandang waktu almarhum Datuk Harun Idris berada di penjara, saudara. Hidup susah. Cuma bezanya di penjara itu, macam Datuk Harun, dia ditugaskan untuk mengelola pejabat kesihatan. Macam klinik lah. Dalam penjara itu ada klinik. Kalau orang sakit, bawa ke klinik. Dan kalau pihak doktor yang datang memeriksa
banduan itu perlu dihantar ke hospital, maka segera dibawa ke hospital. Jadi tugas Datuk Arun ketika itu adalah sebagai kerani klinik lah. Gaji tak silap saya 32 sen sehari. Tapi masih lagi lah pakai baju banduan. Sedih saudara. Saya mula pertama kali saya bertemu dengan beliau di penjara Pudu, menitiskan air mata saudara. Sebab begitulah hidupnya yang penuh dengan kesenangan, ramai kawan-kawan. Banyak bantuan yang diberikan kepada warga bangsa kita, terutama orang daripada luar bandar, bertandang ke Selangor, bertandang ke Kuala Lumpur, dan mencari tempat perlindungan, untuk mencari tempat untuk dirikan rumah. Maka atas budi jasa murni Datuk Arun, ramai saudara. Daripada Kajang tu membawa lah sampai ke Rawang. Selalu saya katakan, daripada Ceras tu sampailah ke Kelang. Berapa ratus ribu orang Melayu yang dapat hak tanah ataupun tanah. Tapi bila dia sepi di penjara, sendirian. Begitu juga dengan untuk nasib Datuk Seri Najib. Sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri, apa yang tak dilakukan. Bagi bantuan BRIM, bantuan itu, bantuan ini. Dan ramai kenalan. Cuma saya melihatlah saudara, bila seseorang itu berada di lembah derita, sukar mencari seorang sahabat yang setia. Tapi bagaimanapun Datuk Najib masih lagi ada teman-temannya, pengikut-pengikut setianya, masih lagi hadir pada sepanjang sesi perbicaraan yang berhubung tentang kes YMDB pula. Tapi beliau masih lagi memiliki teman-teman yang setia. Tapi tak ramai saudara. Dan kebanyakan teman-teman itu adalah golongan marahan. Orang yang tidak berkedudukan. Orang yang tidak dikayakan. Sedangkan mereka yang kaya raya, saya melihat apa yang dialami oleh Datuk Najib sama dengan dialami oleh almarhum Datuk Harun Idris. Berapa ramai orang Melayu yang kaya raya, dapat hartanah, buat rumah, banglo dan sebagainya. Tapi apabila beliau dipenjarakan, sewaktu beliau nak pergi merayu di Privy Council di London, saudara, nak cari duit, nak minta jaminan, tak ada saudara. Tak ada yang datang hampir ke depan. Melainkan bukan Melayu, itu warga Cina. Seorang kawan yang biasa main golf dengan dia. Bukan tak ada bantuan apa pun. Tak adalah dia kata bagi projek besar. Tak ada. Tapi itulah sahabat setia. Sahabat yang sama-sama menangis, sama-sama ketawa dan merasai penderitaan. Begitu juga yang dialami oleh Seri Najib. Saya melihat teman-teman yang hadir sepanjang beliau naik turun ke mahkamah. Ya saudara, memanglah nak melawat penjara tak boleh lah. Tetapi di mana teman-teman yang dulu dikayakan oleh beliau, yang jadi bukan saja jutawan, bilioner, dapat projek ratusan juta, berbilion ringgit. Tapi bila Datuk Najib sendirian sepi di belakang tabir jeriji besi, tak ada siapa pun yang memikirkan. Ini memberikan keinsafan pada saya, saudara. Itulah saudara Kamar Bahnu, dia kata kita ni rakyat marahan, kadang-kadang hidup kita lebih bahagialah daripada mereka yang berada di anjung kuasa, berkuasa. Saudara, bukan tak ada kuasa. Dan dipuji. Waktu itulah, saat itu saya ingat lagi saudara, macam Datuk Seri Ibrahim, waktu dia jadi Timbalan Perdana Menteri. Bila bersalam tu, kucup tangan tu. Waktu itu, dan sebab lepas beliau dipenjarakan, apa yang hadir adalah kutukan, makian, caci hamon. Dan hari ini beliau berada di anjung kuasa. Sekali lagi, orang yang dulu yang mencerca beliau sudah pun saya lihat berada di sekeliling Datuk Seri Anwar Ibrahim mengharapkan sesuatu. Dan saya harap benda ini beliau mendapat pengajaran bahawa teman sebenarnya, sahabat setia anda sebagai pemimpin adalah rakyat marahan. Rakyat dia tidak memikirkan soalan, mereka melihat bahawa dahagakan kepimpinan. Itu keadaan saya. Saya betul saudara Chin Kun. Dia kata Datuk Arun banyak bagi orang Melayu tanah lot di Kuala Lumpur. Tapi apa jadi? Saya sebab itu saya kata mula-mula pertama kali saya hadir. Dan itu pun saya dibawa oleh almarhum Tan Sri On Ismail. Dia waktu itu jadi Ketua Pemuda UMNO Selangor. Dan kebetulan waktu itu saya menjadi wartawan. Bukan nak menulis tentang kehidupan beliau di penjara, tetapi kesempatan tu saya ambil. Dan saya waktu itu sebab dada saya lihat bagaimana seorang yang begitu dipuja, yang begitu mempunyai pengaruh, satu Melaya saudara, tapi akhirnya berada di penjara, sepi sendirian. Sedih saudara. Dan saya selalu juga bertandang di hospital
bila beliau dimasukkan ke hospital, kesan daripada sakit kakinya, dia punya urat, ya saudara. Bagi saya lah, sampailah beliau dibebaskan. Saya masih bersahabat sehinggalah beliau mengembuskan nafas terakhir. Itu pengalaman saya dengan almarhum Datuk Harun Idris. Saya rasa kasih dan sayang. Dan saya juga dapat merasai, saudara, apa yang dialami oleh Sri Najib. Tentulah begitu keadaannya. Begitu juga keadaannya yang dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di penjara Sungai Buloh, saudara. Sebab tak adalah penjara Pudu. Dan suasana di dalam penjara itu, bayangkanlah saudara, tiba-tiba anda berada dalam bilik, dikurung, tak boleh keluar. Kita dalam bilik ni pun kadang-kadang rimas, saudara. Saudara Mat Faizal mengata, Lokman ke dulu sebelum abang jadi PM, apa yang beliau tak buruk. Saya tidak mengatakan siapa, saudara. Saya tidak berhasad. Tapi saya mengatakan bahawa dulu orang-orang yang mereka rapat dengan Datuk Anwar Ibrahim. Bukan saya tak kenal, saudara. Saya bersyukur pada Allah SWT kerana saya berkesempatan sebab sebagai wartawan bergaul dengan pemimpin. Malahan sahabat-sahabat saya daripada peminta sedekah sampailah ke istana. Itulah teman-teman saya, itulah sumber berita. Saya mencari berita dan saya dapat melihat kehidupan marahin begini, kehidupan minta sedekah gelandangan begini, kehidupan para pekerja begini, buruh, saudara, petani, peladang, pekebun. Saya dapat menghayati kehidupan mereka dan bagaimana orang yang bernama the so-called pemimpin menjadi esko kerajaan negeri, jadi wakil rakyat, kemudian menjadi menteri, jadi timbalan Perdana Menteri, jadi Perdana Menteri. Saya dapat melihat, saudara, bagaimana wajah-wajah mereka yang hadir ke pejabat, pemimpin, dan kebanyakannya mengharapkan sesuatu. Sebab itu saya selalu berpesan pada diri saya dan pada diri teman-teman, kena berpegang pada prinsip kita, saudara, bahawa rezeki pertama-tama sekali tidak pernah salah alamat. Yang kedua, rezeki itu datang daripada Allah SWT, bukan dari sesiapa. Sebab itu saya kekal dengan cara saya, dengan hidup saya. Biarlah saya akan terus bersama, saudara. Saudara Abdul Rashid, dah lama tak dengar kenangan cerita di kampung macam cerita bubur tikapai. Hari ini saya ada cerita sebab hari ini sempena setahun genapnya Datuk Seri Najib berada di penjara. Mungkin besoklah saya cerita pula cerita kampung, saudara. Memang kita ruangan ini petang-petang begini kita mengimbau kenangan silam dan saya mengimbau kenangan saya melihat para banduan berada di penjara. Saya mengimbau bagaimana perbicaraan sesuatu kes itu. Kadang-kadang saya lihat adanya pendakwaan, adanya hujah-hujahan yang kadang-kadang tak masuk akal. Tapi itu dia digunakan sebagai isu yang dibawa untuk pembelaan dan sebagainya. Sama ada membela ataupun menuduh. Saya pernah menjadi wartawan jenayah. Tunggu, tengok bagaimana perbicaraan Datuk Mokhtar Hashim dalam kes pembunuhan Datuk Taha. Begitu juga saya melihat bagaimana kes pembunuhan Jane Pereira oleh Kartigesu. Itu seorang profesor yang dituduh menghadapi tuduhan membunuh seorang ratu cantik, Jane Pereira. Memanglah lawa orangnya. Tapi itu keadaan perbicaraan itu berjalan. Kadang-kadang bukan satu hari saja, bertahun lamanya. Bagaimana sekarang ini Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Zahid Hamidi, dah masuk tahun yang keempat. Beliau turun naik mahkamah. Datuk Seri Najib juga turun naik mahkamah dah 5 tahun. Sejak kalah, lepas itu dituduh, kemudian dijatuhkan hukuman penjara, dia bawa kes SRC. Tapi kes YNDB masih lagi berjalan. Tak berhenti, saudara. Jadi saya melihat apa yang dialami oleh mereka yang dituduh. Tentulah pertama sekali, saudara, melibatkan keluarga, malu. Saya juga, saudara, dapat merasakan bagaimana macam seorang guru, dia guru agama, tapi dituduh melakukan tindakan khianat ataupun merogol anak muridnya. Juga berlaku, saudara, bukan tak ada. Bagaimana kes penipuan banyaklah, saudara. Kes rasuah bersepah-sepah. Dan malahan kadang-kadang kita merasakan bahawa yang dituduh itu adalah segelintir. Banyak lagi. Yang perlu sepatutnya kalau kita haraplah. Saya tidak mahu mengkritik badan perundangan negara. Tapi saya merasakan kadang-kadang ada yang terlepas. Ada juga jerung-jerung yang terlepas. Tapi kalau dilihat dari segi di bawah akta pencegahan rasuah kali ini, jerung mana pun tak boleh lepas.
Dulu sebelum akta ini anti rasuah ini dipinda oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, sewaktu beliau memangku jawatan sebagai Perdana Menteri, satu orang tu kalau dia terlibat dalam rasuah lepas 15 tahun tak boleh tuduh balik. Tapi sekarang tak ada. Selagi ada bulan dan bintang. Jadi saya merasakan, saya dapat melihat kehidupan orang yang hidup penuh dengan kemewahan. Ramai kawan-kawan waktu beliau berada di anjung kuasa. Dan hari ini, sebagai contoh saya katakan, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kemana pergi pun, ada hamparan permaidani merah. Disanjung, dipuja, dalam ucapannya, puja dan puji. Malahan melambung-lambung saya. Gelaran seperti Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kami kasihi, doa kami agar Yang Amat Berhormat berada dalam sihat walafiat bersama dengan keluarga. Begitu juga kadang-kadang mereka minta, saya nampak juga kadang saudara surat yang dihantar ke pejabat Perdana Menteri minta bantuan. Ayat pertama sekali kehadapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan doa dan harapan semoga sentiasa dipelihara oleh Allah, sihat walafiat, bahagia bersama keluarga. Punyalah intro surat tu saudara. Itu waktu berada di anjung kuasa. Tapi apakah hari ini ada surat yang dihantar kepada Datuk Seri Najib, yang berbahagia, Datuk Seri Najib, dengan doa dan harapan sentiasa bahagia bersama keluarga. Nak bahagia macam mana sekarang saudara? Kerana keberadaan beliau adalah berada di jeriji besi di penjara ini Kajang. Jadi saudara, petang ini kita nak bercakap tentang sesuatu yang kita miliki bukanlah sesuatu itu kekal sifatnya. Dan yang kedua saudara, berhati-hatilah bila kita mempunyai ramai kawan dan sahabat. Tidak semestinya benar kata-kata Allahyarham ibu saya dan Bidalan mengatakan, kawan ketawa ramai, tapi kawan menangis sukar dicari. Jadi saudara, dalam keadaan begini kita bukanlah berhati-hati, tapi beringat-ingatlah. Sebab itu seringkali saya pesan pada teman-teman, sahabat-sahabat semua, kalau kita sayang seorang pun, biarlah berpada-pada, kerana mungkin satu ketika nanti kita mungkin membencinya. Kalau kita benci dengan orang pun, berpada-pada. Saudara Si Fuzi, terima kasih sekuntum mawar untuk saya. Begitu juga kalau kita benci dengan orang, biarlah ada hadnya. Tak perlulah benci yang teramat sangat, kerana satu ketika kita akan kasih dan sayang pada mereka. Tak apalah saudara, Muhammad Aiman, itu masing-masing kutukan dan sebagainya. Sebab itu saya kata kadang-kadang pentas politik ni saudara adalah pentas yang cukup zalim. Saya selalu melihat, sebab itu saya tidak mahu untuk mengizinkan diri saya memegang sebarang jawatan dalam politik. Tak mahu saya saudara untuk jadi orang berhormat ke, jadi wakil rakyat ke. Tak nak saya saudara. Sebab ini mengundang musibah yang terlalu besar. Kerana kadang-kadang sebab tak semestinya orang di hadapan kita tu sayang dengan kita. Depan dia puji dan puja. Tapi kalau kita tak dapat membantu, kutukan macam-macam saudara. Jadi saudara Matahari, ini apa benda user ni? Cerita-cerita yang begitu saya tak suka. Tengok saudara, dalam keadaan begini saya bercakap cerita tentang kehidupan pun masih lagi parti tu kencing, parti ni. Bagi saya ini satu tuduhan yang melulu. Sebab itu lahir daripada hati. Oleh rasa perasaan benci. Selalu saya katakan, kenapa kita nak benci? Kenapa kita harus membenci? Saya tak pernah membenci pun mana-mana politik saya. Yang selalu kadang-kadang saya marah. Yang saya marah apabila saya melihat pemimpin melakukan pengkhianatan terhadap rakyat. Itu merupakan satu prinsip yang saya tak boleh usir dari diri saya. Dan sebab itu saya pun tak mahu menjelmakan diri saya untuk menjadi pemimpin politik. Sebab politik saya pentas yang paling zalim saya. Orang naik pentas politik mengata, maki hamun dan sebagainya. Ya saudara. Ya cikgu, dia kadang-kadang kita merasakan kita yang terbaik. Malahan kita merasakan seolah-olah pilihan kita itulah yang terbaik. Ataupun parti kita sokong itulah terbaik. Tetapi sebenarnya saudara, di sebalik keadaan begitu, ada benda-benda yang kita tak tahu. Hanya Allah SWT saya yang tahu. Sebab keikhlasan itu saudara tidak boleh diterjemahkan hanya sekadar saya ikhlas. Saya jujur. Bila orang mengatakan saya jujur, saya ikhlas, saya berjuang dan sebagainya, saya merasakan adalah sesuatu yang tersembunyi. Lebih baik kita bercakap terus terang. Macam saya terus terang saya katakan saya cuma kecewa melihat kehidupan rakyat tidak disantuni. Itu saja. Saudara Sobri juga contoh khianat pada rakyat, tak bagi
peruntukan pada MP Melayu, kawasan Majlis Melayu. Saya tak tahu benda begitu, saudara. Itu kita punya kenyataan mereka. Sedangkan bagi saya soal peruntukan apa? Sebagai seorang pemimpin, saudara, ini sedikit politik, saudara. Sebab banyak orang bercakap soal peruntukan. Peruntukan ini sebenarnya sebagai wakil rakyat dia menyantuni. Apa masalahnya? Dia pergi ke pejabat daerah sebagai wakil rakyat. Pegawai daerah kena menghormati dia. Untuk peruntukan untuk apa? Untuk buat jambatan, untuk bina masjid. Takkan peruntukan itu untuk diagih-agihkan secara tunai. Takkan nak jadi Santa Claus. Saya juga bimbang. Sejak akhir-akhir ini, saya melihat bagaimana pemimpin politik diterjemahkan sebagai Santa Claus. Yang datang hari Christmas, maka banyaklah oleh-oleh yang diberikan. Saya kata itu bukan caranya kita berpolitik. Politik ini kita mencari pemimpin, kita angkat mereka jadi pemimpin, dan pemimpin itu berjuang untuk rakyat. Perjuangan mereka menyuarakan. Saudara, bukan jadi Robin Hood. Robin Hood dulu, saudara, lain. Sebab dia marah pada raja yang meletakkan cukai terlalu tinggi, maka dia pergi menyamun sana, menyamun sini, menjaga rakyatnya. Itu Robin Hood. Zaman dia tak ada dah sekarang. Dan sekarang ni juga, saya melihat, saudara, apabila pemimpin tidak dapat jadi Santa Claus, maka dia akan dimaki, dicaci dan sebagainya. Kita tidak mengharapkan hadirnya pemimpin yang menjadi Santa Claus. Yang kita mahu adalah pemimpin berjiwa rakyat. Bagaimana almarhum Datuk Harun Idris, dia melihat keperluan bangsanya untuk memiliki harta tanah, tinggal di kota-kota, takkan berterusan di setinggan, maka harus diperjuangkan. Tapi bila kita melihat ada pemimpin yang membuat keputusan yang bukan-bukan. Contoh saya katakan, kalau rumah setinggan itu diarahkan dirobohkan. Itu bukan pemimpin bagi saya. Dia tidak mencari, tidak berusaha untuk bagaimana menyelesaikan masalah setinggan. Itu bagi saya tujuan seorang pemimpin itu hadir. Jadi tak perlu nak bercakap soal peruntukan. Peruntukan apa diperlukan? Kalau orang itu setinggan, masyarakat setinggan ada 200 keluarga di situ. Cari upaya bagaimana untuk mengeluarkan mereka daripada kemelut kehidupan sebagai setinggan. Itu saya, saudara. Dia waksu, apa khabar, dari larut, saudara. Dan kalau seorang itu menjaga kepentingan rakyatnya. Tapi masalah sekarang ni, semua mengharapkan ada suapan. Kalau tak bagi duit, Perdana Menteri tak baik. Saya kadang-kadang ketawa pada saya. Adakah mereka faham, mereka menyokong? Contoh, jangan marah ke saya. Contoh, mereka mengharapkan Syed Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, boleh memberi. Nak apa, ambil. Lingkup negara, saudara. Tapi yang kita harapkan santunannya. Bagaimana beliau mengeluarkan, mahu berusaha untuk mengeluarkan warga yang miskin papa kedana ni dapat dipulihkan supaya dapat menikmati kemakmuran negara. Itu yang kita harapkan. Tak lebih daripada itu, saudara. Negara kita bukan ramai orang. Kita cuma ada sekitar dalam 32 juta saja. Sedangkan penghasilan negara besar. Banyak. Beratus-ratus bilion kita ada penghasilan. Tapi rakyat masih lagi ada yang hidup di bawah kolong, yang menjadi setinggan, duduk di pesisiran pantai, masyarakat nelayan tidak terbela. Situ saja, saudara. Saudara, cikgu dia kata pastikan kertas-kertas putih boleh menjadi duit untuk tolong rakyat. Saya kata tolong bagaimana? Saya rasa bantuan nak membantu rakyat pertama sekali kena diwujudkan banyak peluang-peluang pekerjaan. Itu satu. Yang kedua, bagi mereka yang terbiar, yang dalam geladangan, diusahakan supaya mereka dapat dibantu supaya tidak terus geladangan. Saudara, mungkin ada kawasan-kawasan perumahan yang sesuai untuk mereka. Sebab jangan lupa, saudara, dalam kehidupan kita hari ini, kita tak lari, iaitu pemimpin kerajaan, dan kita tak lari juga dengan orang daripada bank. Pihak bank ni, saudara, mereka tidak punya hati. Selalu saya bercakap, kawan-kawan bertanya dengan saya, Allah, saya ada masalah lah. Kenapa? Saya ada masalah dengan bank. Saya kata, bank tak ada hati, saudara. Sama ada dia bank Islam ke, sama ada bank dulu bank Putra ke, bank buruh ke, bank tidak punya hati. Kau pinjam duit aku, sampai waktu kau bayar. Kau tak bayar, aku cari. Aku jumpa kau di mahkamah. Court juga kita jumpa. Itu sebab saya kata bank tidak punya hati. Yang punya hati kita. Yang punya hati dan perasaan adalah pemimpin. Mereka lah yang sewajarnya memikirkan bagaimana untuk mengeluarkan warga daripada kehidupan yang sukar untuk kembali hidup seperti biasa. Yang kita harap begitulah, saudara. Saudara Hason dia kata, bank tak ada hati. Nak tahu susah, yang penting cukup bulan bayar. Itu betul, saudara. Dia tak ada hati.
Kalau orang bercakap, kalau adalah orang bercakap, oh bank ini terbaik lah. Terbaik di mana? Kita pinjam dengan dia tak payah bayar. Saya kata, itu orang saya ingat, bolehlah memenuhi hospital mental di Tanjung Hutan. Bank nak pinjam seksa. Saudara Cibu, hari ni saya jumpa orang tebuk gambar PMX di poster Malaysia Madani. Saya itu keadaan saudara. Mereka marah. Saya tak tahu kenapa. Saya tak tahu kenapa kita nak membenci seorang yang sepatutnya menjadi ketua kerajaan, ketua negara kita, yang memikirkan untuk mengeluarkan rakyat daripada hidup kemeluk kehidupan. Yang saya satu saja, saya bersetuju dengan beliau apabila saat beliau naik sebagai Perdana Menteri, beliau mengatakan beliau mau menangani derita rakyat. Memang rakyat kita setelah keadaan derita, itu saya. Lain tak ada. Jadi dalam sambil-sambil kita mengenang genap setahun lah ini Datuk Seri Najib berada di penjara Kajang. Kita mengharapkan. Banyak orang bertanya dengan saya, apakah cara untuk membebaskan Datuk Seri Najib? Satu saja, iaitu Tuan Tanah. Duli Yang Muhammadiyah, Tuan Agong ataupun Raja-Raja Melayu. Mereka inilah yang boleh membebaskan Datuk Seri Najib. Kerana jangan lupa selalu saya katakan, kita terikat dengan social contract. Apa itu social contract? Social contract adalah perjanjian antara subjek dengan Tuan Tanah. Tuan Tanah, Raja-Raja Melayu. Kena ingat tu saudara, kita duduk di bawah tanah ni milik Raja-Raja Melayu. Jadi mereka sajalah yang, baginda Tuanku inilah yang punya kuasa. Kalau baginda Tuanku bersetuju untuk membebaskan, siapa pun tak boleh nak dipersoalkan. Bawa mahkamah mana pun tak boleh. Itu keadaannya saudara. Jadi bagi saya, kita mengharaplah satu ketika nanti ya saudara, usai ada majlis, tapi nak bawa pun kena ada majlis pengampunan, kena ada perbincangan. Tuanku pun tak boleh buat sesuatu. Saudara, dalam keadaan begini kita yakin bahawa kita mengamalkan sistem demokrasi raja berperlembagaan. Ada perlembagaannya. Jadi sama-samalah kita tunggu. Saya banyak orang tanya dengan saya, kalau dari segi hukum mahkamah susah. Sebab mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah konstitusi, semua telah membuat keputusan. Dan semua keputusan itu ada dalam penghakiman, judgment return. Yang diharapkan sekarang ini adalah kita mengadu daripada Tuan Tanah kita lah. Itu bagi orang Melayu, tuanku kita, yang kita kasihi, yang kita sanjungi, supaya adalah sinar untuk Datuk Seri Najib dan keluarganya dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Itu saja saudara. Dan pada teman-teman semua, kalau boleh, sekali lagi saya katakan, pesan saya, beringat-ingatlah. Teman ketawa ramai, teman menangis, sukar dicari. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.